Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ni saya dah nak kongsi pengalaman lah. So sebelum tu saya nak bagi tahu lah, benda ni orang kata apa yang saya nak kongsikan ni dia tak orang kata memberi nilai tambah ataupun mengurangkan apa-apa. Maksudnya kalau kita dengar pun tak menambah apa-apa, tak dengar pun tak merugikan apa-apa lah. So sebelum orang kata apa, adik kakak lah kan, ataupun tuan-tuan, tuan-puan apa, nak habiskan masa dengar ni, just nak beritahu benda ni. Maksudnya dia tak memberi nilai tambah ataupun mengurangi apa-apa pengetahuan pun. Cuma saya nak kongsikan ni sekarang ni tentang perbezaan antara kamera filem dan digital lah. Yang cuma saya nak kongsikan benda ni yang lebih merujuk kepada kerjaya saya lah, fotojournalism lah. So sebelum ni saya pernah orang kata apa, melalui dua zaman lah, walaupun zaman tu pernah panjang sangat, zaman penggunaan kamera filem dan juga kamera digital. Ini kamera digital lah, kamera Nikon FM2 ni dengan kamera digital apa ni, Canon. Ni kamera filem, ni kamera digital. Saya pernah menggunakan kedua-dua kamera ni untuk tugasan saya lah. Cuma dalam perkongsian kali ni saya dah nak kongsikan tentang perbezaan ketara antara kamera filem dan digital lah. Sebagaimana yang kita tahu, kamera filem ni, kalau kita guna kamera filem ni, setiap kali kita shoot kita kena beli satu filem roll yang baru lah kan. Filem roll yang baru tu yelah mahal juga lah masa tu kan, dalam ada mungkin berbelas-belas ringgit juga lah masa tu kalau 36 exposure kan. Dan kalau kamera digital pula, tak perlu nak beli filem selalu, pasal kita pakai smart card pula apa, SD card ataupun memory card. Satu memory card ni kita boleh pakai lama banyak kali selagi dia tak korup, tak rosak kan. Maksudnya kita beli satu memory card 5 tahun, mungkin 10 tahun pun kita boleh pakai kan. Tapi untuk kamera filem ni, kalau untuk tugasan fotojournalism, satu assignment mungkin satu roll lah kan, ataupun mungkin 2-3 assignment kita boleh buat. Tapi setiap kali ada tugasan kita kena gunakan filem yang baru lah. Dan antara perbezaan ketara dia antara kamera filem dan digital ni lah, kamera digital ni on the spot kita boleh nampak dah result dia. Maksudnya hasil gambar tu macam mana kan, gambar tu sama ada dari segi komposisi dia okey atau tidak, ataupun exposure dia okey ataupun tidak. Berbanding dengan kamera filem ni, kita kena, lepas kita assignment, kita kena balik office ataupun pergi kedai lab untuk hantar negatif untuk filem. Tapi biasanya kalau ke mana-mana orang yang bekerja dengan bidang fotojournalism, yang mana bekerja dengan syarikat akhbar ataupun publication ataupun agensi kerajaan ataupun swasta, biasanya dia tak hantar filem ni keluar proses tu. Dia ada makmal dia sendiri. Satu sebab news ni kita tak nak tersebar, ataupun gambar-gambar yang dirakam tu mungkin ada benda-benda yang sensitif, kita tak nak tersebar kepada pihak lain lah. So jadi kebanyakan media dia ada in-house punya processing lab dia sendiri. Macam di jabatan pun dulu kita ada dark room tersendiri. Orang panggil dark room lah, untuk proses filem tu lah. Dan biasanya kalau paling cepat tu mungkin 1 jam lah untuk develop apa semua kan. Lepas tu kita nak pilih gambar lagi, so benda tu makan masa lah. Dan kalau kamera digital ni, yang bagusnya kita boleh buat kerja di lapangan, tak perlu balik office pun boleh. Yang penting ada talian internet, gambar daripada SD card ke memory card ni kita transfer ke komputer, ada line internet, kita boleh pump terus ke office kalau diorang nak buat editing dulu kan. So berbeza dengan kamera filem ni memang agak lambat lah kan. Cuma lagi satu antara kekangan kamera filem ni adalah dia punya filem ni, kalau kita pakai filem masa 200 ke 400 ke, kita tak boleh nak tukar-tukar asar dia tau. Maksudnya kalau kita dah masukkan dalam kamera ni ISO 400, satu roll 36 frame tu kita kena habiskan menggunakan asar yang ataupun ISO yang sama. Maksudnya masuk je dalam ni, kita set filem tu ISO 400, sampai habis roll tu 400 lah kita pakai. Berbeza dengan kamera digital ni, setiap frame kita boleh letak ISO yang berbeza-beza. Contohlah frame nombor 1 kita letak ISO 1000, frame nombor 2 kita letak ISO 400, frame nombor 3 kita letak ISO 5000 kan. Kita boleh tukar-tukar ISO mengikut kesesuaian cahaya tu, tak kisah maksudnya. Macam kalau kamera filem ni, satu ISO, satu roll terus jalan. Maksudnya tak boleh kita nak tukar-tukar. Yang kita boleh tukar hanyalah
aperture dengan shutter saja. Kita tak boleh nak tukar ISO. Macam kalau kamera digital ni kita boleh tukar 2-3 benda untuk mengawal exposure, mengawal tahap dedahan cahaya kepada sensor tu. Kita boleh tukar sensitivity sensor tu, itu ISO dia, aperture dan shutter. Kalau kamera filem ni kita hanya boleh tukar 2 saja, iaitu aperture dan shutter je kita boleh main. Pasal ISO filem tu kita dah masukkan dalam ni, kita tak boleh buat apa dah. So itu salah satu kekangan lah untuk bidang fotojournalism ni sekarang ni. Kalau tanya saya lah, kamera filem ni dah tak relevan lagi lah. Pasal lambat dari segi penyampaian gambar tu kepada media masa, lambat. Kalau untuk dokumentari yang santai ataupun orang kata feature story macam kita rakam hari ni, nak pakai bulan depan ataupun minggu depan baru keluar majalah ke ataupun online portal, itu tak apa. Tapi kalau untuk hard news, breaking news semua, tak dapat tidak memang kita guna kamera digital juga supaya benda ni cepat. Dan sekarang ni, dan kebanyakan kamera pro sekarang ni, pro body sekarang ni, kita boleh live feed ataupun live untuk still live transfer. Dia ada wireless transmitter ni, ada setengah yang canggih tu, dia boleh masa dia shoot ni transmit gambar kepada smartphone dia. Lepas tu smartphone tu pula dia akan connect kepada ibu pejabat dia. Ibu pejabat dia boleh pick up direct. Maksudnya jurufoto tu boleh concentrate ambil gambar di lapangan, tak perlu nak hantar gambar apa semua, pasal dia gambar daripada kamera ni transmit kepada smartphone ni transmit kepada ibu pejabat dia, tak kisah di mana pun, asalkan ada talian internet. So benda tu cepat tu. Pasal sekarang ni penyampaian berita tu kena real time ataupun cepat, ataupun paling kalau yang kita tak boleh nak lawan, live feed lah. Live feed ni maksudnya dia record terus live benda tu kan. Cuma untuk still ni yang paling bagusnya, kalau boleh, yang sekarang ni dah ramai orang buat lah, lebih kurang seminit atau 2 lepas gambar tu dirakam, gambar tu dah publish lah. Macam sukan-sukan utama Olimpik ke, sukan C ke, sukan-sukan besar, mereka jurufoto yang ambil gambar di tepi padang tu, dia tak perlu nak balik office lah. Semua gambar-gambar dia orang kata dah disedut, dah terus naik atas ke bilik media tu dan terus ke publish dah. So benda tu tak payah nak, orang kata macam dulu kalau shoot filem nak balik office dulu, nak cuci dulu. Kalau perlawanan bola ke tengah malam ataupun ada assignment habis tengah malam kan, dalam pukul 9 ke 10, nak balik office dulu, nak cuci, nak print ataupun nak, orang kata kena scan negatif tu sebelum dicetak untuk paper esok harinya kan. So benda tu semua ambil masa lah. Untuk itulah yang saya nak beritahu, kalau untuk line photojournalism ni, news ni, kamera filem ni dah tak relevan lah, tak sesuai. Kecuali macam saya beritahu tadi lah, untuk feature story lah. Kalau dia just nak buat feature story, contohlah gambar dokumentari kan, shoot hari ni, bulan depan ataupun minggu depan baru nak keluar dalam online portal ataupun print publication lah, benda tu tak apa. Tapi breaking story ni, hard news ni yang terjadi, ialah hard news, breaking story, accident, kemalangan, kebakaran atau berita-berita penting ni, memang perlukan penghantaran berita dan juga gambar dengan kadar segera lah. So cuma tu lah, macam kalau masih lagi ada orang yang suka kamera filem ni, mungkin nostalgia kamera filem ni lah, cara kita ambil gambar, adjust apa ni, rewind filem ataupun move filem dan dia bunyi dia sedap lah kan. Tapi itulah, dia tak membantu dari segi pekerjaan pun. Macam kalau kamera digital pula dah ada 2 sekarang, ada yang mirrorless dengan SLR, DSLR. DSLR ni ada mirror kat situ tengah-tengah ni. So mirror tu bising tau. Bila kita snap dia bunyi ketak-ketak naik kan. Tu pasal kadang-kadang bila kita tengok ada orang tengah interview, VIP tengah interview pula jurufoto ataupun juru wartawan tengah interview VIP. Lepas tu kamera pun ambil gambar, kita dengar bunyi bising kan. Itu semua kamera DSLR yang masih ada mirror lah. So akan datang kita mungkin tak dengar lagi dah bunyi shutter ataupun bunyi mirror tu naik lah. Pasal kebanyakan kamera dah pakai mirrorless. Mirrorless ni dia senyap. So awal-awal dulu, kalau masa saya pernah pakai kamera mirrorless juga, awal-awal dulu masa pakai kamera mirrorless tu, kita macam tak pasti gambar ni aku dah snap ke belum, pasal dia memang tak ada bunyi apa tau. Pasal dia tak ada shutter, dia just snap saja. Kalau ada shutter pun electronic shutter tu maksudnya shutter effect yang dibuat-buat, dia bukannya ada tertingkap ataupun shutter yang buka. Dia kadang-kadang bila kita shoot, kita tengok balik macam tak terakam gambar tu kan, pasal dia tak ada bunyi shutter tu. Tapi bila lama-lama kita dah biasa lah. Cuma dari segi kelebihan kamera baru mirrorless tu, untuk event-event ataupun upacara-upacara rasmi kerajaan yang memerlukan suasana senyap tu,
memang membantu lah kan, macam dalam istana macam dalam mesyuarat penting. Lagi satu macam konsert di Istana Budaya yang mana orang tak nak dengar bunyi shutter kan. Macam meeting kan. Meeting tu ada setengah official. Kalau official lah, dia official photographer, dia boleh berada dalam bilik tu. Kalau dia ambil gambar keliling meja ke apa kan, tak mengganggu mesyuarat tu. Tak ada sound yang apa masuk dalam mikrofon tu. Mungkin pergerakan yang ada pun pergerakan dia berjalan situ je lah. So itu dia orang kata antara perbezaan antara kamera filem dan juga digital. Dan lagi satu, kamera filem ni itulah, kita terhad satu roll 36 frame tau. Memang kita boleh masukkan roll baru, tapi kadang-kadang ada setengah momen tu kita kena budget. Kita takut kalau kita just rancak sangat, orang kata tekan shutter ni kan, takut sampai frame last tu nanti ada momen yang lagi penting, kita dah habis nak tukar filem baru kan, mungkin termiss momen tu kan. Jadi kita kena betul-betul calculate benda tu. Maksudnya kalau ada momen tak penting, tak payah snap. Macam kalau kamera digital tak apa, kalau kita contohlah card tu dah penuh, memory card tu dah penuh ataupun hampir penuh, mungkin tinggal lagi dalam 10 shot, kita cara lain mungkin kita boleh reducekan file size itu. Kita reducekan file size itu, kita dapat shoot lagi. Tapi macam kamera ni kita tak boleh nak reduce file size lah. Kalau kita dah pakai contoh 25 frame ataupun 30 frame kan, mungkin tinggal 6 lagi frame kan, kita kena budget lah, ada tak shake hand lagi ke, ada tak pertukaran cendera mata ke, ada tak signing apa-apa benda kan. Kalau kita rasa ada, kalau kita rasa sempat tukar, kita tukar dulu. Biasanya macam kalau assignment penting, kalau pakai kamera filem ni, bila dah cecah 25 frame tu, saya dah tukar roll lah. Saya takut dah tukar, maksudnya bila dah cecah 25 frame, saya dah tukar filem baru dah, takut nanti ada momen lain contohlah yang kita tak sangka-sangka kan, kita ada dalam 10 shot je, takut tak cukup nanti benda tu kan. Pasal cover benda news ni bukannya kita boleh suruh VIP tu ulang balik kan. Kalau majlis kecil-kecil tu mungkin kita boleh lah suruh orang tu, orang kata stop sekejap, saya nak tukar filem ni, saya nak nanti kita shoot balik. Kalau event yang besar dekat stage atau event antarabangsa kan, ataupun yang melibatkan kerabat ataupun istana ataupun PM sendiri lah kan, kita tak boleh nak Datuk, kita tunggu sekejap lah, kita nak tukar filem. Benda tu memang tak ada lah. So kita kena pandai-pandai budget lah. Sebab tu biasanya kalau zaman filem ni, sekarang pun sama lah, kita datang, kita tengok, dapatkan dulu orang kata apa, macam atur cara program kan. Atur cara program tu kita tengok, kita dalam atur cara program tu kita dah boleh agak dah berapa shot kita nak ambil dah. Daripada dia rival tu, ucap pertama dia, lepas tu ada ada gimmick pelancaran ke, lepas tu ada dia jumpa bilateral ke, ada jumpa siapa-siapa ke. Lepas habis tu apa lagi kan, lepas tu kita kena ada extra lagi rule, ada extra frame lagi untuk orang kata unexpected punya event yang tiba-tiba ada benda lain kita tak tahu kan. Pernah juga kadang-kadang orang nak buat surprise VIP yang tinggi ni, nak bagi birthday party, birthday cake kan. Lah benda tu tak penting pun kan untuk news sangat, tapi kalau orang nak gambar, kita dah habis roll lah, nak tukar, benda tu dah lambat. Nama pun kadang-kadang surprise, kadang-kadang benda tu dia tak bagi tahu, tak bagi tahu press pun. Pasal kalau bagi tahu dia tak surprise kan, dia kata nanti ada surprise. Kita pun tak tahu, kadang bila kita concentrate ambil gambar, kita tak orang kata apa, tak berada dekat dengan PR ataupun PRO yang buat event tu, kita concentrate, tiba-tiba ada benda lain lah, kita filem dah nak habis kan. So benda tu jadi kelang kabut lah. Cuma kalau kita pakai, macam saya beritahu tadi lah, kalau kita pakai kamera digital, in case lah ada lagi event ataupun benda yang perlu dirakam, kita punya card tu ataupun satu card je, kita boleh reducekan file size dia. Kita reducekan file size dia, mungkin kita boleh ada extra 10 atau 20 frame lagi. Ataupun ialah biasanya kalau orang pakai digital ni, dia ada banyak card memori extra lah, kita buka, kita masuk, benda tu sekejap je berbanding dengan nak masukkan dalam filem baru dalam kamera filem kan. Nak tarik lagi, kadang-kadang kalau kelang kabut, kadang kita dah masuk filem dalam ni, tapi sebenarnya filem tu tak pick up pun, tarik punya filem tu tak jalan kan. Kita snap kosong, itu pun pernah berlaku jugalah. So itulah dia serba sedikit perkongsian ringkas tentang perbezaan antara kamera digital ni dengan kamera filem. Tu kesimpulan dia untuk kerjaya bidang fotojournalism ni. Memang kamera digital, zaman digital ni lebih membantu lah, pasal sekarang ni semua benda nak cepat kan, nak real time. Maksudnya
kalau boleh apa yang kita rakam tu, maksudnya sekarang ni petik terus masuk dekat website ke ataupun dekat portal lah. Nanti tak nak ada gap lah. Maksudnya dah ada wartawan siap-siap tulis tulis caption apa benda yang berlaku. Contohlah Perdana Menteri sekarang sedang memberikan ucap tamu ni, snap masuk terus. Tak payah nak masuk komputer dulu, nak type apa semua kan. So benda-benda tu memang sekarang ni cara kerja dia macam tu lah. Kalau nak cepat ada dua orang lah, at least paling tidak pun ada dua orang, ada dua tim lah. Seorang ambil gambar, seorang dah tulis siap caption, masuk jalan. Benda tu cepat. Semua nak cepat kan sekarang ni kan. Orang netizen pun kadang-kadang lagi cepat daripada wartawan. Pasal dia orang ni tak perlu nak ada jaga etika benda-benda apa. Macam contohlah netizen yang hadir dalam majlis tu, dia ambil gambar PM berucap, dia terus post. Orang dah tengok lah, walaupun angle dia tak sama dengan angle press, tapi dia dah first dulu. Sekarang ni orang kata siapa yang cepat, dia yang bukanlah dia dapat apa, tapi sekarang ni orang suka dapatkan like ataupun trafik yang banyak kepada portal ataupun apa ni, Facebook sendirian masing-masing kan. Sebab itulah sekarang ni orang kata apa, cabaran utama jurufoto jurnalis ni lah untuk kalau boleh lebih cepat daripada netizen lah. Tapi benda tu hampir mustahil lah, pasal kita bukan boleh berada di semua tempat kan. Bila berlakunya event tu, contoh kalau benda-benda bencana ke benda-benda news breaking news, kita bukannya boleh terus terbang ke situ kan. So benda-benda tu tak boleh nak lawan netizen lah. So tu ada orang kata perkongsian ringkas yang mungkin ada adik kakak yang nak tahulah kan, apa beza guna filem kan, apa beza guna kamera digital kan. Ada beza ke dari segi kualiti gambar tu, banyak faktor lah. So benda tu boleh bincang benda lain lah. Tapi dari segi kerja, flexibility, memang ni untuk bidang fotojurnalis lah. Memang orang kata kamera digital ni dah, bukanlah orang kata for the future, memang terbaik lah untuk tugas fotojurnalism lah. Cuma lagi baik lagi kalau boleh orang kata apa, shoot terus pergi dalam apa, Facebook ke sosial media ke, semua benda tu bukan tak boleh, teknologi tu dah ada. Tapi masalahnya kita kena terus pergi dengan orang kata apa, setiap gambar tu perlu ada caption juga. So kalau gambar ni terus masuk ke dalam portal Facebook ke atau website agensi ke atau mana-mana kan, tanpa caption ni tak guna juga. So dia tetap akan ada kelewatan dekat situ lah. Kecuali buat live feed. Live feed tak boleh buat apa lah, macam VIP bagi press conference kan, rekod je, orang dengar je apa dia cakap tu. Itu dah benda lain lah. Itulah, itu dia sikit kongsian tentang perbezaan antara kamera digital dan juga kamera filem. Okay, sampai jumpa lagi.